Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. So untuk hari ini kita akan bincang tajuk unjuran ortografi. Dan tajuk tingkatan 4 ni di hadapan cikgu ni ada soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. Muka surat 57 daripada local publication, buku modul kita lah. Okey. Jadi hari ini cikgu nak lukis soalan nombor 13. Sebab soalan nombor 13 ni dia ada special sikit. Sebab dia ada garisan tersembunyi. Dia ada garisan tersembunyi pada dalam lukisan. Jadi bila ada lukisan tersembunyi, kita nak tengok lah macam mana bentuk rupa garisan tersembunyi kita ya. Okey. Jadi sebelum kita lukis soalan nombor 13, kita baca soalan dia. Rajah 11 menunjukkan pandangan hadapan bagi satu objek A. Dan lukis pandangan atas dan sisi kanan bagi objek itu. Tunjukkan garisan unjuran. Maknanya, dia bagi ini adalah pandangan hadapan. Lukisan ni dia dah bagi pandangan hadapan. So daripada sini, ini dia dah bagi pandangan hadapan. Dia kata ini dia suruh lukis pandangan atas dan pandangan sisi kanan. Jadi inilah sisi kanan. Kalau ini sisi kanan, bermakna belah sinilah sisi kanan kita. Dan pandangan atas kita belah mana? Okey, di atas sisi kanan ke atau di atas pandangan hadapan? Selalu kena ingat bahawa dalam unjuran ortografik, kedudukan pandangan atas dan pandangan hadapan mesti duduk atas bawah. Kalau ini garisan dia, duduk atas bawah. Atas, bawah dia adalah pandangan hadapan. Ini wajib. Atas, pandangan hadapan. Jadi kalau di ini pandangan hadapan, bermakna pandangan atas kita di sinilah. Jadi kalau pandangan atas dan sisi kanan. Okey. Jadi pada lukisan ini masih tidak ada lengkungan. Tidak ada lengkungan. Jadi senang je lah, direct, tak ada masalah. Okey. So kita boleh lukis. Kita boleh lukis ya. Sekarang ni cikgu nak buat tatah utama ortografi. Jadi cikgu ambil sisi ni tak apa. Tapi mesti ada jarak nanti. Kita ambil sisi ni untuk membina sudut 45 darjah kita. Okey. Okey. Kemudian cikgu buat sudut 45 darjah. Sudut 45 darjah. Cikgu ambil betul-betul kat bucu tu. Cikgu tak jarakkan jarak satah utama ortografi. Cikgu ambil jarak daripada pandangan hadapan, ambil sisi sikit untuk buat. Okey, cikgu ambil kat sini sikit. Tak ada, cikgu terus ambil tepi aja. Okey. Ini pun boleh. Okey. Tapi bila kita nak lukis kadang-kadang kita nak lukis pandangan sisi kanan dulu. Okey. Bila sisi kanan ni mesti ada jarak dengan lukisan pandangan hadapan. Sebab kalau tak ada jarak, nanti dinding dia bertemu dinding. Itu salah. Nanti pandangan sisi kanan, dinding ni nanti bertemu dengan dinding. Okey, kita lukis dulu. Sekarang baru kita tengok analisa bentuk dia macam mana ya. Tak kisah, kita tak ada berapa ukuran. Kita tak ambil ukuran apa-apa. Kita lukis saja. Okey, baik. Sekarang, daripada lukisan pandangan hadapan, dia dah bagi kelebaran. Di sini dia dah bagi kelebaran. Okey, dan dia dah bagi ketinggian melalui lukisan. Di sini ialah ketinggian. Mana ketinggian cikgu? Ni ketinggian. Ini ketinggian. Kelebaran. Yang tak ada apa? Butiran kedalaman. Kalau pada kat sini, pada pandangan isometrik kita, kedalaman kita ialah di sini. Sebab dia tak bagi itulah dia bagi kat sini. Keseluruhan dia ialah 50 mm bagi kedalaman. So senang sajalah 50 mm bagi kedalaman. Jadi kita buatlah keseluruhan ukuran dia 50 mm. Jadi bila 50 mm, apa cikgu buat? Ukurlah 50 mm. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mula pada 5, saya habis di 10. Okey. Kemudian apa saya buat? Okey. Saya tegakkan naik ke atas. Ini butiran kedalaman kita sampai sentuh sudut 45 darjah satah utama ortografi. Okey, sampai sentuh. Baik. Sekarang saya nak lukis pandangan sisi kanan dulu. Bila lukis pandangan sisi kanan, daripada pandangan sisi kanan, butiran apa yang kita nampak? Maknanya permukaan apa yang kita nampak? Jadi kita boleh katakan permukaan yang nampak ialah permukaan A dan permukaan B sahaja. C tak nampak. D tak nampak. E pun belakang sana tak nampak.
Okey. Dan kita lukis permukaan A. A di mana cikgu? Kalau pandangan sisi kanan daripada arah ini. So ini mata awak. Mata awak tengok kan. Apa awak nampak? Bucu ni di bahagian bawah. So bahagian bawah di mana? Di sini, bahagian bawah. Kan? Okey. Kemudian atas dia ialah katakan sini titik A. So di sini A. Atas dia mana cikgu? Atas dia ialah B. So di sinilah B. B kecil Okey, titik dari sudut titiknya. Jadi AB. Dan dia bersambung terus sampai hujung. Di bahagian tapak. So di bahagian tapak. Katakan C. Okey. Hakikat sebenar C kecil Ni C kecil. Ni C besar. Permukaan C besar, ni C kecil. Hakikatnya C ni dengan A, kedudukan C ni dari sudut pandangan sisi kanan sebenarnya daripada pandangan kelebaran, A awak berada di sini. Pandangan kelebaran pula pandangan hadapan, A awak di sini. C awak di bahagian tapak juga. Tapi bila dia move ke depan, dia duduk di sini. Ni C awak. C kecil. Dia ada jarak sikit, ada jarak di antara A dan C. Ada perbezaan jarak dari sudut pandangan hadapan. Tetapi bila pandangan sisi kanan, A dan C, kita nampak macam tidak ada jarak perbezaan dari sudut kelebaran dia tu kita tak nampak. Jadi bila tak nampak kelebaran, A dan C ni nampak rata, tegak je, nampak rata walaupun dia sengit. Okey? Jadi sini AC. A dengan C sambung, nanti kita akan sambung AC ya. Okey, seterusnya atas C apa? D. A, B, C, D. Okey, mana D cikgu? Okey, pada pandangan hadapan, D awak berada di tepi sekali. Ini D. Jadi kita bawa butiran D tu. Kita nak membina permukaan A. So dapat sini D. D di hujung sekali. Nampak tak? A sambung C sambung D. Jadi dekat sini pun sama. Kita boleh objekkan dia. A sambung C. D sambung C. D sambung A. Dan C sambung A. Jadi kita pun sambung. Hasilnya cikgu, kita dapatlah permukaan A. Okey, contoh dia kan. Permukaan A. Seterusnya cikgu. A dah dapat. C tak nampak lah. Permukaan C tak nampak. Permukaan B cikgu. Permukaan B daripada A ke B. A ke B. Mana puncak B? Okey, di sini B. Kita dah dapat tadi B. Kalau D, kat sini kita katakan E. Kat sini kita katakan F. Pada pandangan sisi kanan, D dan E, kita nampak satu titik saja. Sisi kanan memanglah kita nampak satu titik. Okey, tetapi F berada di atas dia. F berada di atas. Hujung sekali atas. Hujung sekali di sini ialah F. Nampak tak? A sambung E. A sambung E. Tapi bila pandangan sisi kanan, kita nampak A sambung D. Sebenarnya A sambung D pun sambung. Tapi AE pun sambung. Jadi garisan tu dah ada. EF. E sambung ke F. Okey. E sambung ke F. F sambung B. So, F sambung B. Kita lukis. Dan B sambung A. Senang saja kan? Dah dapat permukaan B. Okey, sekarang kita nak lukis pandangan atas pula. Pandangan atas. Okey, bagi pandangan atas, dia tak ada masalah. Kita bawa je maklumat tu semua ni atas dan kita bawa maklumat kedalaman ni, maklumat kedalaman, kita bawa pindah sana. Pindah ke atas. Jadi tidak ada ukuran baru. Semua maklumat, kita bawa maklumat saja. Okey. Tengok cikgu tarik unjuran. Ni namanya garisan unjuran. Dalam ortografi, garisan unjuran ni sangat penting. Okey. Okey. Kemudian, kita bawa maklumat kelebaran. Kelebaran, sentuh sudut 45 darjah. Pergi sana. Okey. Cikgu lajukan sikit. Mudah tajuk ni, tak susah. Okey. Okey, sebelum tu, bagi pandangan sisi kanan, cikgu dah terlepas satu. Apa dia terlepas cikgu? Bila pandangan sisi kanan A kita nampak, B kita nampak. Dan perhatikan di bahagian belakang, pandangan sisi kanan, di bahagian belakang kita ada dua permukaan yang berbeza. Satu permukaan yang ini sampai ke hujung dan satu lagi permukaan ini sampai ke hujung. Permukaan ini sampai hujung. Dia akan sambung macam itulah. Okey, yang ini dan yang kedua ialah yang ini. Belakang sana, balik sana, belakang sana. Jadi bila dia
ada butiran tetapi kita tak nampak. Ada butiran tak nampak. Jadi kita kena buat garisan tersembunyi. Mana garisan tersembunyi cikgu? Daripada dataran ni lah, dataran ini. So dataran ini lah pandangan hadapan nampak. Pandangan sisi kanan tak nampak. Tapi dataran ini kita kena wujudkan. Macam mana nak wujud cikgu? Dengan garisan tersembunyi. Bawa butiran dia dulu. So maklumat dia kita bawa. Okay, itu dia maklumat dia. Dan kita kena buat garisan tersembunyi. Garisan tersembunyi macam mana cikgu? Putus, putus, putus. Sama jarak. Tapi kita objek dia garisan ni pakai pensil HB juga. Cuma kita buat garisan tu putus-putus. Itu menunjukkan bahawa ada maklumat di bahagian belakang sana. Bahagian belakang ni bermakna permukaan ni dan permukaan ni berbeza. Tapi bila pandangan hadapan tak nampak. Itu bermakna kita kena lukis garisan tersembunyi. Okay, selesai. Kita sambung balik pandangan plan kita. Pandangan atas. So pandangan atas kita nak lajukan 10 minit dah. Buat panjang-panjang lama-lama sangat orang tak tengok. Jadi kita lajukanlah, ya. Laju. Okey. Pada pandangan atas apa yang nampak? Permukaan E, permukaan D, permukaan C. Okey, senang. Kita nak lukis permukaan E, D dan C. Permukaan C mana cikgu? Mula di A. A, D, E. Mana A cikgu? A bila sambung di sini A. Cikgu pakai titik A. Cikgu pakai titik sekarang. A kecil. A kecil. Mana E cikgu? E di sini ialah E pada pandangan hadapan. Kita tarik, sentuh, kita pergi tarik. Mana butiran dia cikgu? Ni dia E. Mana D cikgu? Ni D. Ni cikgu pakai titik sekarang ni. Untuk mendapatkan permukaan. Okey, D. A, D, E. A, D, E sambung. Kita pun sambunglah. Kita hitam objekkan dia. Sebab kita nak lukis, tunjukkan apa yang kita nampak pada pandangan atas. Okey. Okey, siap. A, D, E. Ini permukaan apa ni cikgu? Permukaan C. Permukaan C. Permukaan D cikgu? Permukaan D tegak aja. Mana dia permukaan ni? Ini dataran dia. Okey, tegak saja. So, senang sajalah. Tegak. So, kita terus sambung hujung. Kita akan dapat permukaan D. Objek kan? Okey. Okey. Gelap sikit ke? Okey. E. Permukaan E cikgu. Permukaan ni dataran ni. Pada pandangan hadapan, permukaan E ni, pada pandangan atas nampak permukaan. Tapi pada pandangan hadapan cuma nampak satu garisan saja. Tapi garisan ni sebenarnya merujuk kepada satu dataran. Okey, ni dataran dia. Kalau cikgu panjangkan. Tu dataran dia. Okey, ni dataran dia. Okey. Jadi, itulah permukaan dia. Jadi, tak ada masalah lah. Titik ujung sekali. Ni ujung, naik atas di sini. Dan titik ujung atas ni, di bahagian atas. Okey. So, bersambung. Pada pandangan atas, kita nampak ini, titik ini dan titik ini adalah satu titik. Katakan titik S. S dengan titik I. S, apa dapat? ST. Titik T. S dengan T. Sini S. T nampak satu titik saja. Okey, kita sambung. Hujung ke hujung. Kita membentuk permukaan E. Senang saja ni. Okey. Tapi yang paling penting ialah cuba baca. Kalau tak boleh, baca permukaan yang wujud dan cuba lukis permukaan tersebut. Dan kalau tak boleh, kita cari titik by titik untuk tahukan kedudukan yang sebenar. Jangan lupa garisan tersembunyi kalau ada mana-mana pandangan yang terlindung. Contoh kat sini ialah satu permukaan belakang yang terlindung. Permukaan ni dan permukaan ini yang berbeza. Jadi ada permukaan yang berbeza. Jadi ada sempadan dia. So sempadan dia kena lukis. Tetapi tak nampak. Jadi lukisan garisan tersembunyi. Okey, selesai soalan nombor 13. Boleh cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.